dan salam sejahtera. Pengurusi Parti Tindakan Demokratik DAP Sarawak, Chong Chien Jen, pada sidang media di Kuching memberitahu Jawatankuasa Negeri DAP Sarawak akan mengambil tindakan undang-undang ke atas Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak, Jawatankuasa Hak Keistimewaan DUN dan Speaker DUN Sarawak. PH nationwide. Chong berkata tindakan mahkamah tersebut adalah bagi mencabar kesahihan prosiding Jawatankuasa Hak Keistimewaan DUN terhadap Ahli Dewan Undangan Negeri Padungan Wong King Wei pada 18 Februari lepas. We are of the view that the Speaker of the DUN has acted or not the Privilege Committee has set unlawfully, which will nullify the whole proceeding, and that the Speaker of the DUN has also acted outside his power and unfairly in the whole act of referring YB Wong to the Privilege Committee. Menurut Chong, tindakan semakan kehakiman tersebut akan difailkan dalam masa seminggu dua ini. Beliau bercakap dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat Jawatankuasa Negeri DAP di Kuching. Sementara itu, dalam perkembangan lain, Chong memaklumkan setiap wakil rakyat DAP Sarawak akan ditugaskan untuk menjaga beberapa kawasan luar bandar dan kawasan yang belum dimenangi oleh parti tersebut. Langkah itu sebagai persediaan bagi menghadapi pilihan raya negeri akan datang. Jelasnya setiap wakil rakyat tersebut akan mewujudkan jawatankuasa berkaitan bagi melakukan kerja-kerja di lapangan dan mendekati rakyat di akar umbi untuk menawan kerusi-kerusi yang dikenal pasti. Tambahnya, DAP juga akan bekerjasama rapat dengan 4 parti komponen PH dari pelbagai sudut termasuk pewujudan sekretariat, penganjuran aktiviti bersama dan saling membantu jentera pilihan raya di lapangan. Pembangunan pusat kebajikan diharap dapat mempertingkat kesedaran dan keprihatinan masyarakat terhadap golongan orang kurang upaya OKU dan warga emas untuk mendapat akses kemudahan yang sama dalam masyarakat. Pengerusi Eksekutif Permodalan Satok Berhad Tan Sri Dato' Amar Abdul Aziz Dato' Hussein berkata, ini akan membuatkan golongan tersebut merasa tidak tersisih dan dapat turut menyumbang kepada pembangunan komuniti. Beliau berkata demikian pada Majlis Perasmian Pusat Kebajikan Dato' Amar Hajat Jumaani di Kuching. Pusat itu dibina bagi menggantikan Pusat Dalam Komuniti PDK Satok yang memerlukan sebuah bangunan baru bagi menampung jumlah pelatih. Sehingga Februari lepas, bilangan OKU berdaftar di PDK Satok adalah seramai 60 orang. Melihat kepada keperluan itu, Permodalan Satok Berhad mengambil inisiatif membina pusat kebajikan yang lebih selesa di atas sebidang tanah seluas 0.141 hektar dengan kos RM1 juta. Selain menempatkan pelatih dari PDK Satok, ia juga dijadikan sebagai pusat aktiviti warga emas Pawai Satok yang mempunyai seramai 62 orang ahli berdaftar. Kemudahan yang disediakan di pusat kebajikan yang baru ini sangat banyak. Di PDK kami ada menjalani latihan sukan, latihan seni, kraft tangan. Jadi keadaan yang agak kecil tu, bilik yang agak kecil mungkin agak kurang selesa untuk mereka membuat latihan. Jadi keselesaan tu lebih lah dekat bangunan baru ni. Bagi ibu kepada seorang anak sindrom Down, Hanifah Siten, beliau amat berterima kasih dengan adanya pusat kebajikan baru yang lebih mesra OKU. Baguslah tempat tu macam selesa, tempat lama senuntik kecil je. Pusat kebajikan itu disiapkan dalam tempoh 3 bulan dengan menggunakan teknologi sistem binaan berindustri. Persatuan Sukarelawan Kanser dan Kemasyarakatan Sipitang Sabah PSKKS akan terus komited merancang dan melaksana program berkaitan penyakit kanser. Presidennya Helen Morris berkata usaha tersebut selaras dengan visi persatuan untuk meningkatkan tahap kesedaran masyarakat terhadap penyakit kanser serta langkah-langkah pencegahan. Jelasnya ke arah itu, PSKKS lebih menekankan konsep turun padang untuk bertemu dengan pesakit kanser. Pada masa sama mengajak masyarakat terlibat sama dalam program kesedaran penyakit paling digeruni itu. Ditanya mengenai kesedaran masyarakat terhadap penyakit kanser, Helen menjelaskan maklumat dan informasi tentang penyakit tersebut kini lebih mudah diperolehi sekaligus memberi impak positif kepada mereka.
Dedahnya lagi, penting bagi mereka membuat pengesanan awal kanser agar peluang untuk dirawat dan sembuh lebih tinggi. Tambahnya, kerjasama agensi awam seperti Radio Televisyen Malaysia dapat membantu mempromosi aktiviti yang dijalankan oleh pelbagai persatuan dan pertubuhan. Helen menyatakan demikian selepas menjadi tetamu di Limbang FM di Limbang. Program Jerayawara One Stop Committee OSC bagi menangani isu dadah dan substans menutup tirainya semalam dengan menyaksikan pelbagai program bermanfaat berjaya dilaksanakan bersama komuniti. Ini termasuk Jom Kembara, Walking Message, Omnipresence atau OPS Aduan, Home Visit dan School Attack bersempena Bulan Anti Dadah Kebangsaan Peringkat Negeri Sarawak. Presiden Bahagian Miri Mustafa Julahir berkata, pendekatan secara holistik dan inklusif perlu ditekan dalam mempergiat keterlibatan komuniti dan kolaborasi pelbagai pihak bagi membentuk komuniti yang aktif, khasnya menangani masalah penyalahgunaan dadah. Usaha untuk menangani isu dadah dan substans ini merupakan satu usaha ataupun tanggungjawab semua. Ianya merupakan satu pengembangan tenaga ataupun usaha di semua pihak. Bercakap pada acara Fun Ride dan Fun Run bersempena program Jerayawara itu di Miri, katanya tahun ini Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK mengekalkan tema Komuniti Kita Tanggungjawab Kita dengan membawa mesej berterusan berhubung tanggungjawab dan peranan komuniti. Sementara itu, pengarah AADK Sarawak Wan Madihi Wan Saleh berkata, program yang dilaksana mendapat respon menggalakkan daripada komuniti setempat melibatkan hampir semua daerah di Sarawak. Setiap persinggahan mereka akan lebih kepada omnipresent lah. Operasi itu di atas aduan-aduan yang kita buat, aduan yang telah sampai di K dan kita buat operasi berskala kecil lah untuk setiap bahagian. Acara Fun Ride dan Fun Run itu disertai lebih 500 peserta. Persatuan Penduduk Sungai Binyo, Selizu dan Genaan PPBSG di Sebau memohon tindakan segera pihak berwajib terhadap keperluan infrastruktur asas bagi memenuhi keperluan 19 buah rumah panjang masyarakat Iban di kawasan itu. Pengerusinya, Perancis Jalak berkata 4 perkara utama yang perlu dilaksanakan oleh pihak kerajaan di kawasan tersebut ialah pembinaan jalan sepanjang 37 km, bekalan air bersih, bekalan elektrik 24 jam dan menara telekomunikasi. Menurutnya, isu jalan perhubungan harus diselesaikan secepat mungkin. Ekoran kawasan tersebut masih bergantung kepada jalan ladang kelapa sawit. Apa ngarap aku ke persatuan tau? Boleh muka jalan ke besai ke. No kami berandau ngau orang ke bekawal ngau pengawal pemansang. Harinya tadi de pelabak kaku tau ke dekarap kaku tadi kami jampat ke boleh pemansang ke berguna ke namanya tadi berguna ke suku ngau di semua bala dalam persatuan. Kami berguna ke teka mamat dekat pinta kami keterubah tu enyak jalai. Tidak boleh jalai tal pen jalai batu. Lawan nada jalai bukai jalai kami, nada pilihan. Jalai kami minta jalai tu mesti diadu mau nangkap pengangkas. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Majlis Perasmian Mesyuarat Agung PPBSG kali pertama di Bintulu. PPBSG ditubuhkan pada 26 Mei tahun lepas dan diluluskan oleh pendaftar pertubuhan pada 21 Disember tahun sama. Penubuhan PPBSG bertujuan untuk menjadi saluran utama bagi berbincang dengan pihak berwajib berkenaan keperluan infrastruktur dan pembangunan di kawasan berkenaan. Dengan populasi sekitar 3,500 orang dan mempunyai 3 buah sekolah rendah, penempatan Sungai Binyo, Sungai Selizu dan Sungai Genaan perlu diberikan perhatian sewajarnya oleh pihak kerajaan. Seorang lelaki warga negara Indonesia dan 3 lelaki tempatan ditahan polis secara berasingan pada Jumaat lalu di Serian kerana memiliki dadah. Ketua Polis Daerah Serian, Deputi Superintendent Aswandi Anis berkata, suspek yang ditahan berumur dalam lingkungan 25 hingga 39 tahun.
Suspek pertama, warga negara Indonesia berumur 36 tahun, ditahan di Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan Terpeduk sekitar pukul 9.45 pagi. Hasil pemeriksaan pada suspek telah menjumpai satu paket plastik Lutsina yang berisi ketulan kristal seberat 0.3 gram di syaki dadah jenis metapetamin. Dua tangkapan berikutnya pada pukul 1.15 tengah hari di tepi jalan di Kampung Saan, iaitu dua lelaki tempatan berumur 25 dan 29 tahun. Ketika ditahan, kedua-dua suspek memiliki 10 paket plastik Lutsina yang berisi ketulan kristal juga disyaki dadah jenis metapetamin seberat 8.5 gram. Manakala suspek terakhir yang berumur 39 tahun ditahan pada pukul 7.30 malam di tepi jalan di Kampung Kemayau 1 di Serian. Suspek ditahan kerana memiliki 3 paket plastik Lutsina yang berisi ketulan kristal disyaki dadah jenis metapetamin seberat 3.3 gram di dalam kotak rokok dalam poket seluar suspek. Ujian saringan air kencing mendapati kesemua suspek positif dadah. Nilai kesemua rampasan dianggarkan kira-kira RM1,000. Sebuah bangunan lama Sekolah Menengah Kebangsaan Terusan di Lawas musnah terbakar awal pagi semalam. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Lawas, Zaki Husin, pihaknya bergegas ke lokasi kejadian sejurus menerima laporan mengenai kejadian tersebut kira-kira pukul 7.48 pagi. Kebakaran itu telah memusnahkan keseluruhan bangunan 2 tingkat separuh kekal yang tidak berpenghuni berkenaan. Punca dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Baiklah, setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N7 pagi ini. Untuk berita seterusnya, kembali bersama Muhammad Shah di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Abang Muasili. Seterusnya, untuk mengetahui aliran trafik di beberapa lebuh raya utama, kita